Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun terlebih dahulu. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan buat semua. Hari ini pasukan kami akan membentangkan kepada anda mengenai perbandingan antara seni bina barat dan seni bina Islam. Sebelum saya meneruskan pembentangan mengenai perbandingan antara seni bina barat dan seni bina Islam ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli pasukan saya. Saya Muhammad Iqbal bin Ismail Zat, bernombor metrik 17 DKA 20F1013. Ahli panel kedua, Nur Umairah binti Zulkafli, bernombor metrik 17 DKA 20F1001. Ahli panel ketiga, Amir Yassin bin Muhammad Nasri, bernombor metrik 17 DKA 20F1003. Dan ahli panel terakhir, Nur Syafinas binti Muhammad Amin, bernombor metrik 17 DKA 20F1005. Baiklah, kita mulakan dengan apa itu seni bina. Seni bina merupakan satu bidang yang menggabungkan seni dan sains bagi membentuk sebuah binaan. Seni bina ni menggabungkan seni dengan sains. Seni ni cantik, indah, estetika dia yang tinggi. Contohlah kalau kita bina bangunan tu, dia tak cantik, tak ada orang nak beli bangunan tu. Sains daripada segi seni bina adalah sesuatu yang kukuh, kuat, stabil dan selamat. Kalau kita bina bangunan tu, dia tak kukuh, tak selamat. So kita nak bina satu rumah, dia punya pembinaan tu tak kukuh, tak stabil, tak ada orang nak beli sebab tak ada segi keselamatan dekat situ. Seni bina juga merupakan binaan yang lengkap dan ideal. Dengan kata lain, mempunyai infrastruktur yang lengkap yang membolehkan manusia tinggal dengan selesa dan selamat. Sebagai contoh, rumah. Hai sekali, seni bina adalah satu penghayatan terhadap ruang fizikal, emosi dan intelek. Perkara ini bermaksud sesuatu seni bina ini perlulah difahami dan dihayati oleh orang ramai. Seterusnya, perbandingan antara seni bina barat dan seni bina Islam. Kita mulakan dengan seni bina barat terlebih dahulu. Konsep kesenian menurut tamadun barat hanya mementingkan nilai-nilai estetika yang tinggi dan mampu memberi kepuasan, kegembiraan dan keselesaan naluri mereka sahaja. Isi kedua pula ialah kesenian barat hanya mementingkan aspek keindahan dan kepuasan tanpa menekankan aspek moral dan akhlak. Isi seterusnya akan disambung oleh sahabat saya Nur Umairah binti Zulkafli. Silakan. Perbandingan seni bina barat dan seni bina Islam. Tamadun barat, dia tidak ambil kira kesatuan dalam pembinaan bangunan. Maksudnya kat sini, tamadun barat tu, masa dia nak bina bangunan, dia tak ada target macam aku nak bina bangunan ni untuk satukan kaum aku, tak ada. Dia tak boleh cakap macam tu. Sebab seni bina barat ni, dia utamakan kecantikan, keindahan sesuatu bangunan tu. Kesenian tamadun barat tidak mempunyai satu identiti yang mengikatkan dan menyatukan mereka. Kat sini dia tak ada pun ikatkan, dia bina satu tempat ni untuk satukan kaum dia semua, tak ada. Contoh-contoh seni bina barat, orang barat dah bina. Semasa tamadun Rom, ada beberapa bangunan yang telah dicipta oleh tamadun barat pada ketika dulu yang pernah. Antaranya adalah Colosseum, Pantheon, tempat mandi awam, tembok pertahanan. Ada lagi tapi saya akan terangkan beberapa sahaja. Colosseum tu dibina pada tamadun Rom. Colosseum tu tempat dijadikan untuk persembahan. Dia orang bina tempat tu untuk persembahan, mengadakan persembahan dekat tempat tu. Lepas tu Pantheon ni adalah kubu terbesar di dunia. Tamadun Rom membina tempat untuk penyembahyang masyarakat Rom. Masa tamadun Rom dulu, tempat Pantheon ni adalah tempat untuk diorang sembahyang, untuk diorang buat penyembahan dekat situ. Seterusnya adalah tempat mandi awam. Tempat mandi awam ni orang Rom ataupun Barat membina tandas mandi awam digunakan oleh setiap orang. Diorang bina
tempat mandi awam ni, contoh kalau kat mana-mana kat tepi gitu, diorang ada tempat mandi kat situ. Dibina untuk kemudahan untuk diorang mandi. Kalau diorang nak mandi, diorang mandi. Itu saja daripada saya, contoh-contoh binaan bangunan seni bina barat. Ciri-ciri seni bina Islam pula ialah menggunakan konsep seni Islam di mana membimbing manusia ke arah konsep tauhid, keabadian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membentuk manusia yang berakhlak dan beradab yang tidak melebihi batas syariat. Selain itu, melambangkan unsur-unsur positif dan menjauhkan unsur-unsur negatif. Agama membentuk akhlak dan akhlak membentuk seni. Seni bina Islam juga mempunyai ruang cahaya dan udara untuk keselesaan beribadat. Sebagai contoh, seni bina masjid yang mempunyai banyak pintu dan lubang udara untuk memberikan keselesaan kepada para jemaah menunaikan solat fardu dengan selesa. Ciri seterusnya adalah ruang lelaki dan perempuan. Kebanyakan seni bina dalam Islam akan membahagikan ruang kepada dua, iaitu untuk lelaki dan perempuan. Hal ini adalah kerana agama Islam amat mementingkan ikhtilat. Ikhtilat bermaksud pergaulan di antara lelaki dan perempuan di suatu tempat yang terbuka dan menyebabkan mereka saling berkomunikasi dan bergaul. Seterusnya adalah keselamatan. Seni bina Islam sangat mementingkan keselamatan kepada para pelawat dan pengunjung yang melawati bangunan yang dibina mereka. Oleh itu, bangunan yang dibina oleh masyarakat Islam haruslah kuat dan teguh bagi memastikan keselamatan pengunjung. Yang terakhir adalah kesederhanaan. Seni bina Islam tidak mementingkan kemegahan dalam pembinaan mereka. Mereka lebih mementingkan keharmonian dan kerohanian dalam seni bina mereka. Terdapat banyak contoh seni bina Islam yang kita dapat lihat, antaranya menara yang berada di masjid, melaungkan azan bagi masuknya waktu solat fardu. Selain itu, kubah juga menjadi salah satu seni bina Islam yang kita dapat kagumi kerana bentuk yang unik dan menjadi sebahagian bumbung masjid dan terletak di tengah-tengah yang kita dapat nikmati kecantikan dan keunikannya. Akhir sekali adalah tempat mengambil wuduk. Tempat mengambil wuduk biasanya diletakkan di ruang jalan masuk ke dewan. Seperti gambar di atas, walaupun hanya sekadar tempat mengambil wuduk, tetapi ianya penuh dengan kesenian dan binaan yang sangat menarik. Kami akhiri pembentangan kami pada hari ini dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.